Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor, rakan-rakan dan saudara-saudari sekalian. Saya Siti Nur Suhaida binti Muhammad Mazani, nombor matrik D20191088-738 daripada CSR 2031 iaitu Kecerdasan dan Kesejahteraan Hidup, Grup A. Nama pensyarah yang mengajar saya ialah Dr. Asmadi bin Ishak. Hari ini saya akan berkongsi mengenai kesihatan, amalan gaya hidup sihat. Pada hari ini saya akan membahaskan mengenai amalan-amalan gaya hidup sihat yang perlu diamalkan oleh setiap individu bagi memastikan kesihatan diri mereka terjamin. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian kesihatan. Apa itu kesihatan? Kesihatan. Definisi sihat ini menurut WHO iaitu World Health Organization, kesihatan adalah keadaan yang sempurna iaitu sihat dari segi fizikal, mental, rohani dan juga sosial. Kesihatan ni adalah amat penting dalam menjamin keceriaan hidup setiap individu. Kita masuk kepada bahagian gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat ialah amalan gaya hidup yang merupakan satu siri aktiviti ataupun program yang mesti dilakukan secara konsisten dan berterusan. Ia terbahagi kepada beberapa bahagian untuk menjamin gaya hidup yang sihat, iaitu pengambilan makanan yang seimbang, kedua, melakukan aktiviti senaman, tidak menyalahgunakan dadah, rokok dan juga alkohol, menjauhi seks bebas, dan juga hidup di dalam persekitaran yang bersih dan aman. Seterusnya, amalan membudayakan gaya hidup sihat ini bukan sahaja pengambilan pemakanan sihat, malah perlu menghayati corak hidup yang aktif sebagai contoh dengan memberi keutamaan kepada aktiviti fizikal seperti bersenam, bersukan ke dalam kehidupan seharian kita. Saudara-saudari sekalian, sekarang saya akan menjelaskan 5 amalan hidup sihat yang mudah yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia. Antaranya ialah pemakanan yang sihat, pemeriksaan kesihatan secara berkala, bersenam atau beriadah, berhenti merokok dan yang terakhir sekali ialah atasi stres. Kita pergi kepada yang pertama iaitu pemakanan yang sihat. Pemakanan yang sihat ini dapat membantu kita mengekalkan tubuh badan yang sihat dan mengelakkan kita menjadi gemuk. Seperti yang kita tahu, saudara-saudari sekalian, merupakan keratan akhbar yang menyatakan bahawa Malaysia mempunyai kadar diabetes tertinggi di Asia. Berikutan dengan keratan akhbar ini, dianggarkan di seluruh dunia kira-kira 250 juta pesakit kencing manis yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, serta Malaysia tidak terkecuali daripada terkena dengan penyakit diabetes ini. Pesakit yang menghidap diabetes di Malaysia mencecah sehingga 1.2 setiap tahun. Kebanyakan pesakit ini tidak sedar bahawa mereka menghidap penyakit ini sehinggalah mereka didiagnosiskan mempunyai diabetes. Terdapat 3.9 juta orang berumur 18 tahun ke atas di Malaysia kini menghidap diabetes. Perkara ini telah dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan pada tahun 2020. Saudara-saudari sekalian, perlulah kita ingat bahawa setiap pemakanan yang kita amalkan perlulah dikurangkan penggunaan bergula dan garam secara berlebihan kerana boleh merisikokan kita untuk mendapatkan darah tinggi, kencing manis dan juga obesiti yang boleh menyebabkan strok. Seterusnya kita pergi kepada bahagian piramid makanan yang perlu diamalkan oleh setiap individu. Ini adalah piramid makanan yang perlu diamalkan dalam pemakanan yang sihat, iaitu pada peringkat aras yang pertama, iaitu karbohidrat, perlulah dimakan sebanyak 5 hingga 7 kali sehari, iaitu sayur-sayuran, salad dan juga buah-buahan. Aras kedua, iaitu bijirin, makan 3 hingga 5 kali sehari, iaitu bijirin, roti, pasta dan juga nasi.
Pada aras ketiga seperti yang saudara-saudari dapat lihat, perlulah mengamalkan susu, yogurt dan keju dan pengambilan ini perlulah dalam masa 3 kali sehari untuk orang dewasa, manakala bagi kanak-kanak yang berumur 9 hingga 18 tahun, perlulah 5 kali sehari. Pada aras yang keempat pula, iaitu daging, ayam, ikan, telur dan kekacang, perlulah dimakan 1 kali sehari sahaja. Pada aras yang ke-5, iaitu pengambilan lemak, mentega dan minyak, perlulah diambil dengan kuantiti yang sedikit. Dan yang terakhir sekali ialah bahagian yang amat digemari oleh rakyat Malaysia yang menyebabkan separuh daripadanya menghidap penyakit diabetes, iaitu mereka suka mengamalkan pemakanan gaya hidup yang tidak sihat, iaitu makan dan minuman yang tinggi lemak, gula yang tidak patut kita makan setiap hari. Okay, saudara-saudari sekalian, saya akan memberikan beberapa tips penting dalam pengambilan makanan yang sihat. Pertama, kita perlulah makan dengan cukup tetapi tidak secara berlebihan. Sebaliknya, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan yang kedua, makan yang mencukupi dan berkhasiat seperti banyakkan vitamin, karbohidrat dan kurangkan pemakanan yang tidak sihat seperti yang saya beritahu sebentar tadi berdasarkan piramid makanan yang ditunjukkan. Okay, saudara-saudari sekalian, kita akan membincangkan mengenai pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pemeriksaan kesihatan secara berkala ini amat penting bagi setiap individu kerana untuk mengenal pasti simptom-simptom awal penyakit yang boleh meragut nyawa. Ini adalah keratan akhbar yang menunjukkan bahawa pemeriksaan kesihatan pada peringkat awal mampu untuk menarangi penularan wabak. Bukan itu sahaja, pemeriksaan kesihatan pada peringkat awal juga mampu untuk mengenal pasti simptom-simptom yang boleh meragut nyawa kita. Pemeriksaan secara berkala amat disarankan kepada rakyat Malaysia bagi membantu mereka menjalankan kehidupan yang lebih baik. Apabila melakukan pemeriksaan secara berkala, mereka akan dapat mengesan penyakit yang mungkin saudara-saudari tidak ketahui ianya wujud dalam diri saudara-saudari dan berpeluang untuk mendapatkan rawatan pada peringkat awal dan berpeluang untuk mendapatkan rawatan yang betul secepat mungkin. Amalan seterusnya iaitu berkenaan dengan bersenam atau beriadah. Bersenam ini merangkumi semua pergerakan badan yang menggunakan tenaga dalam kehidupan seharian seperti bekerja, berrekreasi, bersenam dan juga bersukan. Ini merupakan keratan akhbar yang menyatakan bahawa 75% rakyat Malaysia tidak bersenam. Pada tahun 2012, Timbalan Menteri Kesihatan iaitu Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin pernah menyatakan bahawa sebanyak 75% daripada 27 juta rakyat Malaysia didapati tidak atau kurang melakukan senaman. Kenapa kita perlu bersenam? Ini adalah bagi mengurangkan risiko mendapat penyakit seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes dan juga sakit sendi. Apabila kita bersenam dan menggunakan bahagian sendi-sendi kita dengan betul, ianya akan mengurangkan kita mengalami sakit-sakit yang dinyatakan ini pada hari tua nanti. Seterusnya kita masuk kepada bahagian piramid aktiviti fizikal yang disarankan oleh Corbin pada tahun 1997 melalui bukunya iaitu Fitness for Life. Menurut Corbin ini, ia terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu pada aras pertama, kedua, ketiga dan juga aras keempat. Aras pertama merupakan aras yang paling sederhana iaitu dilakukan secara sederhana 30 minit ataupun lebih. Manakala pada aras kedua melibatkan aktiviti aerobik, jogging, senarobik, aktiviti sukan seperti bola sepak, badminton dan berkayak perlulah dilakukan sebanyak 3 hingga 6 kali seminggu. Manakala pada bahagian aras yang ketiga dan juga keempat, ini perlulah
bagi mereka yang mempunyai kesihatan yang baik. Kerana tidak semua individu mempunyai tahap fizikal yang boleh melakukan aktiviti seperti aktiviti kelenturan, kekuatan dan juga aktiviti yang pasif. Okay, seterusnya kita masuk kepada bahagian tips penting untuk bersenam. Ini adalah contoh aktiviti ringan dan aktiviti yang sederhana yang boleh dilakukan oleh saudara-saudari ketika berada di rumah ataupun berada di taman-taman. Untuk amalan kesihatan yang seterusnya ialah jauhi rokok. Okey, adakah anda tahu bahawa merokok boleh meningkatkan risiko sehingga 10 kali ganda untuk mendapatkan lebih daripada 40 jenis penyakit serius seperti kanser paru-paru, emfisema, penyakit jantung dan juga angin ahma. Kenapa dengan merokok ini kita boleh mendapatkan pelbagai jenis penyakit ini? Hal ini disebabkan oleh 4,000 bahan kimia iaitu terdiri daripada 200 bahan beracun dan 63 daripadanya boleh menyebabkan kita mendapat kanser iaitu karsinogenik berkaitan dengan bahan yang digunakan dalam rokok. Ini adalah keratan akhbar yang telah dikeluarkan oleh Nasional di mana Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada tahun 2019 telah menyatakan bahawa 20,000 rakyat Malaysia telah mati akibat merokok setiap tahun. Hal ini dapat digambarkan bahawa perbuatan merokok ini perlulah dijauhi oleh setiap individu yang inginkan kehidupan yang sihat. Oleh itu, saya akan kongsikan beberapa tips penting untuk berhenti merokok. Apa yang saudara-saudari boleh lakukan ialah saudara-saudari perlu menetapkan tarikh untuk berhenti merokok dan yakin dengan diri saudara-saudari yang anda boleh lakukannya. Seterusnya, perlulah saudara-saudari ingat bahawa apabila kita mempunyai niat, kita perlu berpegang pada niat itu agar ianya menjadi kenyataan. Iaitu dengan cara katakan pada diri saudara-saudari yang aku bukan perokok. Seterusnya, tips untuk berhenti merokok pula ialah sentiasa berfikiran positif. Apabila kita sentiasa berfikiran positif, kita pasti akan sentiasa inginkan yang terbaik untuk kesihatan diri kita, keluarga dan masyarakat sekeliling kita. Apabila kita sentiasa berfikiran positif, kita akan menginginkan sokongan daripada orang sekeliling untuk membantu kita agar dapat berhenti daripada terus merokok. Lawan keinginan untuk merokok. Hal ini pasti sukar untuk perokok yang tegar, namun perlulah diingat bahawa apabila anda merokok, anda akan mendapat pelbagai jenis penyakit. Oleh itu, lawanlah keinginan itu agar ianya tidak memudaratkan diri anda suatu hari nanti. Sebahagian daripada rakyat Malaysia sukar untuk berhenti daripada merokok kerana mereka telah mengalami kecanduan ataupun lebih spesifiknya kita boleh kata ketagihan terhadap rokok. Oleh itu, mereka jika ingin berhenti, mereka perlulah menggunakan terapi gantian nikotin iaitu NRT. Apa itu NRT ialah, sekarang saya akan kongsikan apa itu NRT kepada saudara-saudari. Untuk pengetahuan saudara-saudari, menurut kajian Kodron pada tahun 2008, NRT ini mampu meningkatkan kadar berhenti merokok sebanyak 50% sehingga 70%. Seterusnya, kita masuk kepada tips seterusnya iaitu atasi stres. Pasti ramai rakyat Malaysia, terutamanya pada musim PKP ini, telah mengalami stres yang sangat tinggi. Oleh itu, perlulah kita ingat bahawa stres ini perlulah diatasi dengan cara yang baik agar ianya tidak membawa keburukan kepada kehidupan seharian kita. Biasanya, stres ini dialami oleh semua orang sama ada di rumah, sekolah ataupun tempat kerja kerana ianya boleh berlaku pada bila-bila masa pada sesiapa sahaja, tidak kira siapa.
Ini merupakan keratan akhbar yang menyatakan bahawa hampir 1,5 juta rakyat Malaysia alami simptom depresi ataupun stres. Tetapi adakah anda tahu apakah yang menjadi punca yang boleh menyebabkan stres ini? Okey, sekarang saya akan kongsikan beberapa punca yang menyebabkan stres ini. Punca yang boleh menyebabkan stres ini ialah emosi yang tidak stabil, sistem penghadaman terganggu dan juga mereka mengalami insomnia. Seterusnya, saya akan berkongsikan beberapa tips untuk mengurangkan stres dengan cara apa yang saudara-saudari boleh lakukan ialah berfikir secara positif. Sama seperti berhenti merokok tadi, begitu juga dengan atasi stres. Kita perlulah berfikir secara positif bahawa tekanan yang kita alami adalah ujian daripada pencipta. Oleh itu, kita sentiasa berfikir secara positif. Dengan adanya kesukaran, pasti ada hikmah di sebaliknya. Seterusnya, belajar bertenang. Wujudkan hobi dan rehat dan tidur yang cukup. Okey, rehat dan tidur yang cukup ini amat penting kerana ianya dapat mengurangkan tekanan selain dapat menenangkan tubuh badan kita serta minda yang telah bekerja sepanjang hari. Selain itu, proses metabolisme juga dapat berjalan dengan lancar dengan mendapatkan rehat yang cukup. Seterusnya, saya akan kongsikan beberapa kepentingan kenapa kita perlu mengamalkan gaya hidup sihat ini. Okay. Menurut Azman pada tahun 2011, seperti yang saudara-saudari boleh lihat pada skrin saya ini, individu yang cergas dan sihat merupakan salah satu daripada asas yang penting bagi memastikan negara kekal maju dan membangun. Oleh itu, setiap individu adalah digalakkan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat ini adalah dengan cara mengambil makanan berdasarkan piramid makanan. Ini kerana makanan yang diambil berdasarkan piramid makanan akan membantu tubuh badan kita untuk melawan penyakit kerana tubuh kita telah mendapat nutrisi yang secukupnya. Sebagai contoh, apabila makanan yang kita ambil itu bebas daripada penggunaan pewarna dan bahan perasa tambahan, ianya akan menjadikan badan kita lebih sihat dan kuat. Hal ini akan menjurus kepada menjadikan badan kita lebih kuat untuk menangani penyakit. Seterusnya, kehidupan yang lebih bermakna. Hal ini kerana gaya hidup sihat ini menjanjikan kita dengan kesihatan yang lebih baik berbanding gaya hidup yang tidak sihat. Kepentingan seterusnya ialah mengurangkan masalah gejala sosial di kalangan remaja. Seterusnya, memastikan tahap kesihatan berada pada tahap yang baik dengan cara menjalankan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Dan yang terakhir sekali ialah menstabilkan kesihatan mental dan mengurangkan tekanan. Itu sahaja kepentingan yang dapat saya kongsikan pada ceramah kali ini. Sebagai penutup, pengalaman gaya hidup sihat ini akan dapat menghasilkan negara yang maju kerana rakyatnya hidup dengan ceria berdasarkan amalan gaya hidup sihat. Slogan badan cergas, otak cerdas membuktikan betapa pentingnya aspek kesihatan dalam diri manusia yang ingin kehidupan yang lebih sejahtera. Sekian saja ceramah saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Diharap tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari dapat mengambil input yang berguna yang boleh dipraktikkan ke dalam kehidupan seharian saudara-saudari. Kita jumpa lagi pada slot akan datang.